Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amin Syakir bin Zaidi. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sebuah projek yang telah saya hasilkan semasa saya menjalani latihan industri di Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital di MDC Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, yang bermula pada 15 Mac 2021 hingga 13 September 2021. Baiklah, mari kita mulakan. Tajuk bagi projek ini adalah Integrated University System Human Resource Management version 2 atau singkatannya IUSHRM V2. Saya telah ditugaskan untuk memberi tumpuan pada pengurusan cuti dalam sistem IUSHRM V2 ini. Pertama, saya akan menyentuh mengenai latar belakang projek. Sistem pengurusan sangat berkesan dalam menguruskan data pekerja di sebuah organisasi. Ianya menjadi satu keperluan untuk menyimpan data-data bagi setiap kaki tangan bagi sesebuah organisasi. Ianya dapat memberi faedah kepada pekerja untuk mengakses maklumat dengan tepat dan mudah pada masa yang singkat, terutama dalam aspek pengurusan cuti. Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, telah memperkenalkan IUSHRM V2 untuk menyelaraskan proses sumber manusia dalam organisasi mereka. IUSHRM V2 pengurusan cuti adalah sistem web dalam talian yang melingkari semua jenis permohonan cuti, antaranya cuti sakit, cuti bersalin, cuti kuarantin, cuti haji, cuti umrah, cuti kecederaan, cuti pampasan dan sebagainya. Sistem ini bertujuan untuk mengelakkan kesalahan semasa memasukkan data semasa permohonan cuti. Selain itu, ianya dapat mengurangkan proses melibatkan kertas kerja dan menjimatkan masa bagi pekerja untuk membuat sesuatu permohonan serta percepatkan proses meneruskan sesuatu cuti. Oleh itu, ia akan membantu organisasi dalam penggunaan sumber yang lebih baik. Seterusnya, penyataan masalah. Bagi projek ini, terdapat 3 masalah yang dapat dikenal pasti. Pertama, pekerja perlu mengisi borang yang mungkin memerlukan beberapa minggu atau bulan untuk diluluskan. Berdasarkan kaedah manual, iaitu membuat permohonan cuti dengan cara mengisi dan menghantar borang permohonan, kemudian menunggu kelulusan daripada permohonan tersebut memakan masa yang sangat lama. Ia mungkin mengambil masa sehingga berminggu-minggu, malah beberapa bulan untuk diluluskan. Kedua, penggunaan kertas kerja boleh menyebabkan kesalahan semasa mengisi borang. Dan yang terakhir, penyimpanan rekod-rekod pekerja pada sebuah ruangan khas di pejabat pentadbiran organisasi sehingga sukar untuk mengakses maklumat pekerja dari jauh apabila diperlukan dalam masa yang singkat. Tambahan pula, dengan situasi negara yang terpaksa berdepan dengan wabak COVID-19 memburukkan lagi masalah ini. Oleh itu, masalah yang dapat dikenal pasti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem IUSHRM V2 pengurusan cuti. Seterusnya, objektif. Antaranya untuk merancang antarmuka baru IUSHRM V2 pengurusan cuti. IUSHRM V2 adalah merupakan versi baharu yang telah dinaik taraf daripada versi sebelum ini, iaitu IUSHRM. Naik taraf tersebut adalah penghasilan antarmuka yang berwajah baru dan lebih mesra pengguna. Objektif kedua adalah untuk mengemaskini ciri baru IUSHRM V2 pengurusan cuti. Ianya mengemaskini ciri baru pada cuti-cuti yang sedia ada serta memperkenalkan
beberapa cuti yang baru pada versi terbaru sistem ini. Objektif ketiga adalah untuk memastikan IUSHRN V2 pengurusan cuti cekap dan sistematik. Akhir sekali, kita akan membincangkan mengenai skop bagi projek ini. Pertama, pengguna IUSHRN V2 pengurusan cuti harus digunakan oleh semua kaki tangan UNIMAC. Kedua, fungsi permohonan cuti, meluluskan cuti, kemaskini cuti, lihat status cuti. Saya akan terangkan lebih selanjut mengenai fungsi-fungsi ini pada bahagian demonstrasi nanti. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa fungsi yang terdapat dalam sistem IUSHRN V2 pengurusan cuti ini. Okay, saya akan masukkan ke dalam akaun seorang staf untuk membuat satu demo permohonan cuti. Okay, kita akan buat permohonan cuti. Pertama sekali kita akan masuk ke bahagian cuti di dalam sistem ini. Kemudian ini adalah maklumat cuti semasa staf. Kita dapat lihat bilangan cuti yang layak diambil dan sebagainya bagi cuti semasa, dan juga di bawah ini terdapat maklumat pegawai pelus, iaitu pegawai yang akan meluluskan cuti bagi staf ini. Kita dapat lihat pegawai pelulus dan juga dekan yang akan meluluskan cuti pada staf tersebut. Okay, kemudian kita akan klik pada permohonan cuti untuk membuat permohonan cuti. Kita akan pilih jenis cuti yang hendak dipohon. Kita akan cuba mengambil cuti karantina sebagai contoh. Okey, ini adalah borang bagi permohonan cuti karantina. Kita dapat lihat kelayakan cuti boleh dipohon berdasarkan tempoh penahanan atau kuarantin. Okey, tempoh minimum permohonan, jumlah kelayakan, tiada had. Dan kemudian di sini kita dapat lihat ada ruangan untuk tarikh yang hendak memohon cuti. Okey, kita akan pilih tarikh mula cuti. Okey, 21 September sehingga 27 September. Kemudian dapat memilih kategori persahabatan sama ada kerajaan, PENA ataupun swasta. Okey, kita akan pilih swasta sebagai contoh. Okey, kemudian dah isi maklumat, kita akan klik tambah. Okey, kita akan dapat lihat maklumat yang telah kita isi sebentar tadi. Okey, tarikh cuti iaitu 21 September seperti yang kita telah masukkan sebentar tadi sehingga 27 September 2021. Dan juga kita dapat lihat bilangan cuti sebanyak 7 hari dan juga pusat rawatan swasta. Kemudian kita juga dapat madam cuti sini, juga kita juga dapat menambah dokumen sokongan bagi cuti yang nak kita pohon. Okey, kita akan klik untuk menambah borang sokongan.
Kita akan ambil satu PDF sebagai contoh. Kemudian kita akan klik button upload file. Okey, selepas kita dah men-upload file sokongan dalam sistem, kita akan dapat lihat terdapat beberapa lagi ruangan yang perlu kita isikan. Okey, sebelum itu kita akan lihat file sokongan yang telah kita upload sebentar tadi telah pun masuk. Kemudian kita perlu isi nama pusat rawatan dan juga sebab. Okay, kita akan ambil contoh sebagai testing pusat rawatan dan juga sebab. Kita akan masukkan testing sebab. Okey, kita akan dapat lihat di sini pegawai perlu seperti yang kita lihat sebelum membuat permohonan. Okey, diluluskan oleh ketua jabatan ataupun dekan dan juga kelulusan khas iaitu pihak pendaftar ataupun pihak HR. Okey, kita akan semak semula maklumat-maklumat yang telah kita isi. Pastikan tepat, kemudian kita klik hantar. Permohonan cuti kuarantin telah pun dihantar. Kemudian kita perlu menunggu proses untuk diluluskan oleh pegawai pelulus. Kita dapat lihat status di sini biru, iaitu membawa maksud belum diproses oleh pegawai. Kita akan lihat ke dalam database. Kita dapat lihat cuti yang telah kita mohon sebentar tadi telah masuk ke dalam database. Kita lihat status cuti itu menunggu keputusan ketua jabatan. Menunggu keputusan ketua jabatan. Kemudian kita akan log out dan masuk ke dalam akaun ketua jabatan bagi lulus permohonan cuti kuarantin kita. Baiklah, ini adalah akaun ketua jabatan. Kita dapat lihat ketua jabatan mendapat notifikasi bagi permohonan cuti kuarantin itu daripada staf yang telah kita membuat permohonan cuti sebentar tadi. Okey, untuk luluskan cuti kita akan klik di lulus atau sah. Dan kita akan dapat lihat satu paparan. Jadi kita akan dapat lihat cuti karantina yang telah kita pohon sebentar tadi. Tarikh yang seperti tadi dengan bilangan cuti 7 hari. Kemudian untuk membuat kelulusan kita perlu klik button proses untuk melihat borang cuti tersebut. Okey, dia borang cuti tersebut daripada pemohon yang kita mohon sebentar tadi, tarikh, bilangan cuti yang dipohon, tempat pusat rawatan, sebab dan juga dokumen sokongan. Okey, kita dapat lihat dokumen sokongan dari klik di situ. Kita dapat lihat paparan di sini menunjukkan sebuah fail PDF mengenai dokumen sokongan bagi permohonan cuti tersebut. Kita lihat lulus boleh memilih sama ada lulus ataupun tidak lulus bagi permohonan cuti ini. Dan sekiranya tidak lulus, perlu masukkan alasan mengapa tidak lulus. Kemudian kita pilih lulus dan kemudian klik hantar untuk diproses bagi pihak pendaftar. Baik, cuti
cuti karantina tadi sudah pun tidak dapat kelihatan. Ini bermakna cuti ini telah pun diproses ataupun diluluskan oleh kawal pelulus. Ini kita akan lihat di database. Status telah pun bertukar menjadi menunggu kelulusan HR ataupun pihak pendaftar. Di sini pun juga sama. Status telah pun tukar menjadi menunggu kelulusan HR. Baiklah, kita akan log out daripada akaun ketua jabatan ini dan masuk ke dalam akaun pihak pendaftar ataupun pihak HR. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam akaun pemohon cuti untuk kita lihat status cuti terkini. Baiklah, kita akan dapat lihat sini notifikasi yang terbaru mengenai cuti. Itu cuti telah pun diluluskan oleh ketua jabatan yang telah kita lakukan seperti tadi. Sekarang menunggu kelulusan daripada pihak pendaftar. Baiklah, kita akan masuk ke cuti. Okey, semak rekod cuti, status permohonan cuti. Okey, kita akan dapat lihat di sini status cuti yang kita telah mohon sebentar tadi telah pun berubah menjadi status sedang diproses oleh pegawai. Baiklah, kita akan log out daripada akaun ini dan masuk ke dalam akaun pihak pendaftar ataupun pihak HR. Ini adalah akaun pihak pendaftar. Pihak pendaftar juga mendapat notifikasi bahawa permohonan cuti karantina telah pun diluluskan oleh ketua jabatan dan sekarang menunggu kelulusan daripada pihak HR. Okey, kita akan masuk ke dalam e-lulus sah untuk meluluskan cuti tersebut. Jadi kita dapat lihat permohonan cuti karantina yang telah kita mohon sebentar tadi telah pun masuk ke dalam pihak pendaftar dan kemudian kita akan proseskan permohonan cuti karantina tersebut. Okey, ini adalah borang sama seperti di pihak ketua jabatan seperti tadi. Okey, bilang jumlah dengan cuti yang dipohon, besar rawatan, sebab dan juga dokumen sokongan sama seperti yang telah kita masukkan tadi. Okey, kita dapat lihat di sini pihak daftar boleh memilih sama ada untuk lulus atau tidak lulus. Jika tidak lulus, perlu diberikan alasan mengapa tidak luluskan cuti ini. Dan juga kita dapat lihat di bawah itu telah diluluskan oleh ketua jabatan. Kita akan klik butang hantar untuk memproses cuti ini. Baiklah, cuti tadi pun telah tidak dapat dilihat. Ini bermakna cuti ini telah pun diproses ataupun telah diluluskan oleh pihak pendaftar. Sekarang kita akan masukkan ke dalam akaun pemohon cuti tersebut untuk kita lihat status cuti yang telah kita pohon sebentar tadi. Okey, kita dapat lihat notifikasi di sini cuti karantina yang telah dipohon sebentar tadi telah pun diluluskan oleh pihak pendaftar. Jadi kita akan lihat pada cuti. Kemudian status, semak rekod cuti dan status permohonan cuti. Okey, kita akan dapat lihat status terkini bagi cuti yang telah kita pohon bertukar menjadi hijau yang membawa maksud permohonan telah pun diluluskan. Cuti yang telah kita pohon telah pun sah
diluluskan oleh semua pegawai pelulus. Kita akan lihat di database, status pun telah tukar menjadi HR lulus. Kita akan lihat satu lagi table. Status telah bertukar menjadi HR lulus. Kita juga dapat membuat permohonan untuk membatal cuti yang telah pun diluluskan. Kita akan tunjukkan cara membatalkan cuti. Kita klik batal di hujung jadual ini. Status telah pun bertukar menjadi pembatalan belum diproses oleh pegawai. Pegawai yang akan meluluskan pembatalan cuti ini hanyalah ketua jabatan dan tidak melibatkan pihak pendaftar. Jadi kita akan masukkan ke akaun ketua jabatan untuk meluluskan pembatalan cuti. Kita akan masuk ke dalam e-lulus lah. Kemudian kita akan klik ke batal cuti. Kita akan dapat lihat satu permohonan cuti untuk dibatalkan, iaitu cuti karantina yang telah kita buat tadi. Kita dapat pilih sama ada untuk lulus pembatalan ini ataupun tidak lulus. Kita akan klik lulus untuk meluluskan pembatalan cuti ini, dan klik butang hantar. Cuti tadi telah pun tidak dapat lihat. Ini mana pembatalan cuti telah pun diluluskan. Jadi kita akan masuk semula ke akaun pemohon cuti untuk melihat status klinik cuti tersebut. Sementara itu kita akan lihat ke dalam database. Nampaknya cuti yang telah kita mohon untuk batal tadi telah pun hilang daripada database. Di mana permohonan pembatalan itu telah pun diluluskan. Kita akan lihat dalam rekod cuti. Status telah menunjukkan pembatalan cuti telah pun diluluskan. Jadi ini mana permohonan untuk membatal cuti tadi telah pun diluluskan. Kita akan dapat lihat di notifikasi ini, permohonan pembatalan cuti karantina telah diluluskan. Kita akan masuk ke bahagian cuti. Simak rekod cuti. Kemudian status permohonan cuti. Kita akan dapat lihat status telah bertukar menjadi warna merah jambu yang membawa maksud permohonan pembatalan telah diluluskan. Di mana pembatalan cuti telah pun diluluskan. Baiklah, itu saja demonstrasi daripada sistem IUS HRM V2 bagi pengurusan cuti. Baiklah, itu sahaja yang saya dapat kongsikan mengenai projek saya semasa menjalani latihan industri di Unimed. Terima kasih kerana sudi menuntut. Assalamualaikum.